Saudara, saya nak rumuskan yang mengatakan bahawa dari segi kerangka besar itu, hati ini harus memberikan ruang untuk creative thinking dan ideas yang pernah diungkapkan oleh pujangga Muhammad Iqbal dalam Reconstruction of Religious Thought in Islam tentang isu ijtihad. Boleh buka, itu beza kita. Dia lebih modern, lebih terbuka. Kerana dunia Islam ini, kawan-kawan kita bukan Islam harus tahu, sekarang ini kecamuk dengan pertembungan yang dahsyat. ISIS, Taliban, Boko Haram. Ini tindakan ganas, tetapi ia tercerna dari bentuk pemikiran yang tertutup, closed mind, yang juga dijajah di dalam negara ini. Oleh kerana soal Islam, ruang tak boleh buka. Kalau dengan soal Islam, nak bincang dengan orang Kristian tak boleh. Soal Bible tak boleh selesai. Soal Allah tak boleh selesai. Dan ada kekeliruan di antara Islam dengan Melayu. Ada orang yang bawa imej Islam, semangat Islam, tetapi Melayu yang cukup kuat. Saya tak faham. Kerana saya ingat lagi ucapan saya tahun 79-80 Presiden Habib, Islam dalam masyarakat majmuk, di mana Islam itu rahmatan lil alamin. Melayu itu kaum. Kita tidak menentang. Saya bicara soal bahasa Melayu. Saya bangga dengan bahasa Melayu. Saya mau martabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi. Tetapi dia tidak boleh kita samakan, kerana Islam itu rahmatan lil alamin. Dia menganjurkan muafakat dan kerjasama yang baik berdasarkan keyakinan. Ini kekeliruan ini harus dibetulkan, saudara, supaya tidak ada anak-anak kita tertarik dengan ISIS dan Boko Haram dan Taliban. Anak-anak kita sama ada belajar di sini atau di luar. Ini maknanya pendekatan tentang wacana tentang Islam itu harus dibicarakan. Pagi tadi saya retweet pandangan Abdul Rahman Wahid Gus Dur yang kontroversial. Sebab itu saya tidak kata saya setuju, tapi saya kata harus diwacanakan. Dia kata Islam kultural, kita bawa Islam di Indonesia, bukan Islam yang diarabkan. Kita tidak lebih tinggi dan mulia Islamnya kerana kita gunakan ana, bukan saya atau aku. Jadi itu benar juga, kerana kadang-kadang simbol-simbol ini kadang-kadang mengganti essence Islam. Islam itu akidah, keyakinan yang tidak boleh longgar. Islam itu akhlak dan nilai etika. Sebab itu kita boleh cakap anak enta, syumul dan dini, lepas itu kita fitnah atau ada hasad. Sebab itu ditekankan yang lebih penting itu ialah essence Islam itu, akidah, akhlak, syakhsiyah, islamiyah, ma'nawiyah. Saya bicara keyakinan. Bulan depan, selain daripada ke Istanbul 1-2 hari, insya-Allah saya ke Antwerp, kerana Dewan Gereja dan Vatikan akan menganjurkan acara tahunan dan saya menjadi pembicara tahunan dalam majlis kerjasama antara agama, terutama di antara Muslim Kristian, juga ada juga wakil Hindu, Buddha dan lain-lain agama di Antwerp. Sekali lagi TV3 akan mengatakan Anwar sudah longgar kerana diterima oleh orang-orang Kristian. Saya nak jawab, saya baru minggu lalu diundang oleh Syekh Qardawi untuk berbicara di Ittihad Ulama Alamiyah, iaitu persidangan ulama Islam sedunia. Saya bukan ulama, saya bukan mufti, tapi diminta bicara di majlis perasmian sebelum ucapan Syekh Qardawi. Itu iktirafan diberikan walaupun dia tahu sikap kita kerjasama dengan orang Kristian, Hindu dan Buddha. Walaupun dia tahu sikap kita dalam soal Bible atau soal Allah dan sebagainya.
Dan dia tahu hubungan kita, bagaimana kita nak menjernihkan hubungan baik kita dengan orang Hindu dan Buddha. Tetapi mereka masih minta saya sampaikan. Saya tak dapat pergi kerana masalah Kongres dan juga Selangor, dan saya sampaikan ucapan yang dikutip sedikit oleh saudara Syamsul Iskandar sebentar tadi. Maknanya sidang ulama Islam saya diundang hadir, bukan sekadar dia hadir sebagai peserta, dia ratusan orang hadir sebagai peserta, tapi saya terharu bila ada undangan daripada Qaradawi minta berucap di sidang utama perasmian, ya, bersama dengan 3-4 orang yang lain, ya. Dan saya juga ucap tahniah selepas itu. Tuan Guru Hadi Awang juga dilantik selepas itu sebagai salah seorang naib presiden Persatuan dan Majlis Ulama Islam Sedunia. Now, tentu tidak ada liputan TV3. Tetapi bila saya nak pergi sidang gereja di Antwerp, itu bakal diserang lagi. Ada kawan-kawan saya kata, tak payahlah nanti jadi bahan bagi TV3. Saya nak beritahu, saya tak peduli. Sebab tugas kita, kerangka besar kita membawa mesej rahmatan lil alamin dengan keyakinan. Takut apa untuk berbicara dengan orang Kristian? So Edmund atau program saya bicara di gereja Kajang sebelum pilihan raya Kajang. Sambutan penuh di dewan gereja itu. Oleh kerana gereja tentunya di belakang ada simbol cross, maka difokus oleh TV3 Anwar cross, cross Anwar, Anwar cross. Saya kata, hey, bangang kamu ini, aku bicara di gereja, cross lah di belakangnya. Tetapi ini maknanya hasadnya, fitnahnya begitu rupa. Padahal apa mesej saya di sana? Mesej saya dua. Pertama, Allah iktiraf berbagai kaum dan agama, lita'arafu. Kedua, mesej Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW itu rahmatan lil alamin. Saya kupas di gereja 2 ayat Quran, saya diserang oleh puak-puak pelampau Melayu ini sebagai anti agama. Padahal saya minta kalau dia boleh diundang dan ada orang nak dengar, dia kupas 2 potong ayat Quran di gereja untuk orang Kristian faham kita dan kita menghormati mereka. Tapi ini sudah, ya, berlaku. Apakah harus saya mengalah? No. InsyaAllah kalau keadaan mengizinkan, saya akan terus ke Antwerp untuk pertahankan pendirian kita bahawa harus ada semangat baru menerangkan Islam kepada masyarakat bukan Islam yang tidak mewakili tuak pelampau. Ini agenda kita mereka antarabangsa. Selain daripada isu Gaza yang sangat kita kesalkan, malangnya dunia Islam lambak. Saya buat kenyataan, mana dia pemimpin negara Islam? Tinggal hanya Turki, Tayyip Erdogan. Sebab itu dalam ucapan saya di Turki yang saya sampaikan musyawarah Dewan Ulama, pertama saya ucap tahniah kepada Tayyip Erdogan yang dipilih sebagai presiden Turki yang baru, dan bakal Perdana Menterinya sahabat kita bekas Profesor UIA Ahmad Dautoglu, Perdana Menteri. Dan kedua, saya juga ucap tahniah kepada Syekh Yusuf Qaradawi, kerana ini ulama yang pertahankan bukan sahaja pemerintah, dia pertahankan prinsip keadilan. Ulama yang tidak tolak ansur tentang keadilan dan kebenaran, yang mendukung langkah-langkah. Saya lapor kepada dia, saya kata, Syekh, saya diundang oleh gereja. Dia kata, untuk apa? Untuk bicara soal ini. Dia kata, salah, teruskan. Perlu ada hubungan yang baik di antara kita orang Islam dengan yang bukan Islam, termasuk orang Kristian. Ini pandangan Syekh Qaradawi. Maka dalam para dua, saya hargai sumbangan dia dan ketegasan dia dalam soal Gaza, dalam soal beberapa soal yang menghimpit dan menekan umat Islam seluruh dunia. So saudara, ini dia keadilan. Saya dapat lakukan ini dan diberi penghormatan bukan kerana Anwar, tapi dia tahu saya mewakili semangat rakan-rakan dalam Parti Keadilan Rakyat. Dan kerana parti ini ada orang mengatakan problem, orang Melayu susah dukung sebab ada Cina, ada India, ada Dayak yang Kristian dan lain-lain. Saya jawab, tidak. Hebatnya parti ini ialah this is the party of the future. Party of the future dalam negara kita ini ialah kerana parti ini pertahankan prinsip, pertahankan adilisme,
Orang serang macam-macam, terus kira Perjanjian air dia kata kita dapat 50 juta. Nah, Selangor dia kata 3 bilion. Kemudian 100 perkara yang dicerca. Saudara, harus tidak menggugat kita. Kalau benar ada salah seperti mana yang pernah dilakukan disebut oleh JBP, ada kecurangan, kita ambil tindakan. Percayalah saudara. Rakan-rakan kita Esko ada tadi semalam, kita bagi penghormatan Rodia, Doriah dan Eli. Kita bagi penghormatan kerana sumbangan mereka, dan mereka tahu pendidikan kita. Kita tidak tolak unsur dengan kecurangan, tapi tidak adil untuk dilemparkan tohmahan dan fitnah begitu rupa. Jadi saya minta rakan-rakan pulang dengan semangat baru. This is one strong political party for justice for all Malaysians. Ya, kita tetap pertahankan kedudukan yang termaktub dalam perlembagaan negara kita. Soal bahasa, soal keistimewaan Melayu dan Bumiputera, soal Islam sebagai agama persekutuan, soal kedudukan dan kemuliaan dan kedaulatan raja-raja Melayu, bukan saja tidak kita pertikai, tapi kita pertahankan. Malah ada bezanya. Pemerintahan kita ini yang saya rasa yang juga harus, yang belum dilakukan Islam. Kita dalam soal bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi harus lebih hebat dari UMNO. Upaya kita memartabatkan kedudukan bahasa Melayu di negeri Selangor yang belum terlaksana sampai sekarang. Kerana apa? Kerana kita mau semangat perlembagaan itu didaulat dan dimuliakan, bukan menjadi slogan murad kita Melayu, hidup Melayu. Tengok kedudukan bahasa kita dan sebagainya. Tapi apa beza? Kita tidak pernah pandang sewa dan hina agama-agama lain atau bahasa-bahasa lain. Malah ruang yang secukupnya mesti diberikan kepada mereka untuk menghormati, bukan sekadar menghormati, tapi mengiktiraf hak mereka untuk beragama dan juga berbahasa. Saudara-saudara, pulang dengan semangat ini, saudara. Parti ini harus kuat. Kalau parti ini lemah, rantaian masa depan kita sebagai parti pelbagai kaum sukar. Keputusan-keputusan kita berat, tidak popular. 2007 saya kata kita harus leburkan dasar ekonomi baru. We have to dismantle the new economic policy, a policy that we consider obsolete, discriminatory, and not helping competitiveness of this nation. Saya diserang oleh puak-puak Melayu ini sebagai anti Melayu dan khianat pada ekonomi Melayu. Tapi alhamdulillah, rakan-rakan kita jawab. Sekarang orang boleh terima bahawa dasar negara kita tidak boleh memegang kerangkang lama. Bagaimana boleh kita cakap soal keadilan sejagat kalau kita amalkan sikap yang diskriminatif? Tapi tidak bermakna kita tak boleh tolong Melayu dan Dayak dan Iban yang miskin. Bagaimana nak boleh kita minta orang East Estate India compete fairly with everybody? No. Sekolah dia teruk, kemudahan dia paling teruk, maka ada tumpuan khas untuk membantu mereka. Bagi saya itu keadilan. In notion of justice baik yang disebut oleh Amartya Sen, itu sebenarnya prinsipnya itu bukan sama, tapi bagi ruang di kalangan orang India. Tak payahlah bagi ke Ananda Krishnan seorang di India juga. Tapi kalau estate yang miskin, kita kena bela yang lebih. Orang Dayak soal tanah dia. Sudah bila kita sebut perkara ini, saya beritahu kawan-kawan di Sabah dan Sarawak, ada yang lama macam Datuk Lajim, lama dalam UMNO. Sudah belum ada parti di Malaysia ini yang bawa agenda Sabah dan Sarawak di Semenanjung seperti mana yang kita lakukan dalam Parti Keadilan Rakyat. We have now brought the discourse of the anxiety, suffering of our brothers and sisters in Sabah and Sarawak
into a national mainstream agenda. It has now become our agenda. Sebab itu tidak wajar untuk rakan-rakan sebahagian kecil di Sabah Sarawak membawa isu perkauman dan kabilah yang sempit. Saya beritahu, tatkala menghadapi masalah hindraf di masyarakat India dan sekarang di Dayak atau Kadazan, kita tidak boleh lawan paham perkauman UMNO dengan api perkauman baru suku kaum. Kita boleh hanya lawan dan kalahkan perkauman UMNO dengan semangat keadilan baru bagi semua. Dan sekali lagi saya ucap terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reformasi. Reformasi. Lawan tetap. Lawan. Membujur lalu melintang. Demikian tadi ucapan pergulungan daripada Yang Berhormat Ketua Umum Parti Keadilan Rakyat. Saya mohon semua sidang perwakilan dan pemerhati duduk supaya kita boleh tangguhkan sidang kita.